Satu insiden yang amat menyayatkan hati tuan-tuan. Kita lihat negeri Terengganu, Kelantan dan rakan-rakan yang berhadapan dengan banjirnya nampaknya sudah begitu ramai. Kalau kita lihat di Terengganu saja tuan-tuan, di Terengganu saja saudara, jumlah mereka yang hari ini berada di pusat PPS, pusat penempatan sementara, sudah pun mencecah sebanyak 39,123 orang tuan-tuan hari ini, mangsa-mangsa banjir. Dan yang lebih menyayatkan hati hari ini saudara, kalau kita lihat zaman Datuk Seri Najib, ketika beliau berada bersama dengan orang paling berkuasa di dunia pada tahun 2014, dia bersama dengan Obama di Hawaii tuan-tuan. Bila kita negara berhadapan dengan banjir, beliau segera balik saudara daripada Hawaii dan terus ke Kelantan pada ketika itu. Kita tak lupa saudara, walaupun beliau dicemooh termasuklah oleh kepimpinan PAS yang telah mencemooh Datuk Seri Najib, last kali yang menghulurkan bantuan kepada kerajaan PAS di Kelantan ialah Datuk Seri Najib. Hari ini di Terengganu tuan-tuan, 39,123 orang mangsa banjir. Di mana Menteri Besar Terengganu hari ini tuan-tuan? Hari ini saya nak mendedahkan, mana tadi kau punya tu? Benda ni sudah pun viral di mana page ni? Page apa? Di Malaysian Post, sudah viral di Malaysian Post. Terdapat bukti-bukti yang nyata jelas, bukti yang dalam bentuk ini saudara, tiket kapal terbang Samsuri pun saudara, tiket kapal terbang Samsuri naik AirAsia, flight number D7288, beliau telah berangkat pada 11 Disember jam 22.30, seat number 1D. Beliau telah berangkat pergi ke Auckland. Dan kita cek, selepas ribuan dah berada di pusat penempatan banjir ni, adakah beliau akan mengikut jejak langkah Datuk Seri Najib dan kembali menyantuni mangsa banjir di Terengganu? Tuan-tuan, dia tak balik tuan-tuan. Amat menyedihkan. Saya cek tadi, sama ada pertukaran jadual penerbangan, sepatutnya 22 hari bulan nanti baru dia balik. Jadual penerbangan tuan-tuan tidak ada perubahan. Maknanya bini dia tu, honeymoon dengan bini dia tu lebih penting daripada Obama. Obama pun kena tinggal dengan Datuk Seri Najib saudara. Ini amat menyedihkan. Tapi saudara, kita ada detail sampaikan dia ada car rental, car rental yang apa ni, maklumat berhubung kereta yang di ni tuan-tuan, kereta yang disewa oleh Dr. Samsuri di Auckland, saudara, dia langsung tak kisah, dia langsung tak kisah tentang apa ni, nasib mereka yang berhadapan dengan banjir di Auckland. Padahal tuan-tuan, tiket ni pun tiket AirAsia je pun, duit berjuta dalam akaun tu, takkan tak boleh belanja untuk ambil tiket balik awal. Dah berapa lama dah kawan-kawan di Terengganu ni merana tuan-tuan. Hari ni kita pelik, Datuk Zahid ni Menteri Besar Terengganu ke, ataupun Samsuri Menteri Besar Terengganu. Datuk Zahid dah dua kali sebelum ni dia ke Kelantan. Sekarang dia berada di Terengganu. Orang lain pula yang menjalankan tugas dia, sepatutnya sebagai Ketua Negeri Terengganu, dia patut bersama. Kalaupun dia tak nak belanja seperti mana dia belanja dalam pilihan raya lepas,
dia belanja beratus juta ringgit untuk memenangkan kursi-kursi parlimen di Terengganu. Kalaupun dia tak nak belanja, saudara, setidak-tidaknya duit yang dalam akaun dia tu, belanjalah sikit untuk rakyat di negeri Terengganu. Tapi saya menyirap darah saya ni, tuan-tuan. Ini yang dilakukan oleh Samsuri, tuan-tuan. Ini tengok website ni ialah Ru Rendang punya, Ru Rendang Sejahtera Official. Ini ialah alamat ataupun website DUN dia. Minta derma, tuan-tuan. Dia minta derma. Maknanya rakyat pula kena selesaikan masalah dia. Inilah menteri besar paling haprak dalam dunia saya pernah nampak, tuan-tuan. Ada duit nak pergi honeymoon dekat Auckland, dalam kau tak balik, kau minta derma lagi daripada rakyat untuk selesaikan masalah rakyat di Terengganu. Jadi saya nak beritahu dengan saudara hari ini, kerajaan pusat insya-Allah, kerajaan perpaduan sedang mengusahakan yang terbaik bagi memastikan mangsa-mangsa yang berhadapan dengan musibah banjir ini akan dapat kita bantu seberapa baik yang mungkin. Saya yakin kalau tengok di Batang Kali, mereka yang terlibat mangsa-mangsa dapat 10,000 satu keluarga. Saya yakin insya-Allah kerajaan juga selepas mengenal pasti berapa ramai jumlah yang terlibat, selepas mengenal pasti berapa financial implication ataupun apa yang dipanggil sebagai implikasi kewangan untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya, insya-Allah saya yakin dalam masa terdekat ini sudah pasti ada berita baik daripada pihak kerajaan untuk rakyat negeri Terengganu, begitu juga Kelantan dan negeri-negeri yang berhampiran yang terkesan akibat daripada banjir ini, tuan-tuan. Tapi amat-amat menyedihkan dengan perangai Menteri Besar Terengganu ni. Cukup kaya negeri ni, kaya dengan royalty minyak, kaya dengan pelbagai hasil lain, dan duit pilihan raya pun tak habis lagi. Tapi hari ini dia mengambil keputusan untuk meminta derma kepada rakyat juga untuk menyelesaikan masalah rakyat di DUN beliau sendiri. Kalau tempat lain tu dia minta derma, tak apa lagi, tuan-tuan. Ini untuk DUN Ru Rendang, untuk DUN dia sendiri, saudara. Jadi ini amat-amat mengecewakan, tuan-tuan. Pengurusi jawatan kuasa bencana negeri, sebenarnya bencana memilih dia menjadi pengurusi, kerana dia pun tidak meletakkan prioriti. Honeymoon dia tu lebih penting daripada kembali ke tanah air. Kau dah tahu tiap-tiap tahun bulan 12 ni memang musim banjir. Sepatutnya kalau kita nak bercuti, kita bercutilah di awal bulan Disember ataupun November, ataupun bercutilah bulan 1, bulan 2. Kita boleh faham lah kalau dia berada di luar negara, kita bagi masa untuk dia balik. Tapi dia tak ambil inisiatif langsung. Kita dah check rekod dia, jadual penerbangan dia dengan AirAsia ni masih lagi kekal balik 22 bulan. So apa jenis manusia ni? Macam mana dia nak jadi pengurusi bencana jawatan kuasa bencana negeri? Sebenarnya pelantikan dia itu adalah satu bencana untuk negeri Terengganu. Okey. Sebab kita tengok kegagalan kerajaan negeri Terengganu ni. Jadi kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, patutkah dikembalikan semula, dibentuk Majlis Tindakan Persekutuan di peringkat kerajaan negeri Terengganu yang diketuai oleh anggota-anggota kerajaan perpaduan sendiri? Saya yakin bila TPM dah turun ke sana, sudah pastilah inisiatif untuk menyelamatkan bangsa-bangsa banjir ni digembling. Kita pun dapat tahu tadi mobilisasi secara besar-besaran telah pun dikerahkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi untuk memastikan semua aset jentera, sama ada Kementerian Pertahanan, Polis, JPAM,
kemudian NADMA, semua agensi yang berkaitan telah digerakkan untuk memastikan mangsa-mangsa ni dapat kita selamatkan, dapat kita bantu. Dan sudah pastilah selepas banjir ni berlalu juga, seperti mana biasa, NGO pun juga akan turut terlibat dalam usaha untuk mencuci rumah-rumah yang terlibat, dan sudah pastilah banyak bentuk bantuan-bantuan yang disediakan, sama ada untuk memperbaiki rumah-rumah yang musnah, untuk memperbaiki peralatan-peralatan elektrik dan sebagainya. Seperti biasalah, ini memang saya rasa setiap tahun pun peranan ini dimainkan oleh Kerajaan Persekutuan. Cuma dulu mungkin kita boleh salurkan kepada kerajaan negeri, korang-korang masih kat Kelantan tu, bila banjir Datuk Seri Najib boleh salurkan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri turun, ketika Datuk Najib turun, mereka bersama menangani masalah rakyat. Tapi yang menyedihkan di Terengganu ni, Menteri Besar mengambil keputusan untuk menghabiskan honeymoon dia dengan isteri dia berbanding dengan balik segera. Dengan duit dari akaun itu dia boleh sewa private jet pun nak balik, tak ada masalah. Okey. Ya, kita tukar sikit topik kita. Hari ini Ahli Parlimen Wan Saiful Wan Jan minta sebahagian dana bernas untuk pesawat-pesawat kawasan. Ini lagi payah. Kau duk balun macam-macam kerajaan perpaduan, tak sah lah kerajaan perpaduan, bukan perpaduan lah apa semua. Last kali kau minta derma, minta tolong dengan YB Mat Sabu untuk menyelesaikan masalah pesawat padi. So duit yang berbilion yang diorang belanjakan untuk menang pilihan raya tu, tak boleh ke sebahagian tu digunakan untuk bantu pesawat padi? Itu sebabnya orang Kedah, orang Pulau Pinang, sepatutnya fikir balik lah. Inilah kualiti pemimpin-pemimpin yang mereka dah lantik. Bila nak menyelesaikan masalah rakyat, tak ada pula mereka gunakan duit yang mereka ada tu. Bila time nak pilihan raya, berbilion mereka sanggup bayar. Pengundi-pengundi mereka sanggup bayar. Orang TikTokers, berjuta mereka sanggup bayar. Hari ni kita tengok Ustaz Idris Ahmad pun dah berani menganjing. Dia kata dengan TikTokers pun nak takut. Dia bukan soal takut. Soalnya ialah engkau telah bayar TikTokers pakai duit judi, pakai duit haram, dan kau cerita pasal Islam kejadahnya. Betul tak? Kita tak suka sifat hipokrit dia orang ni. Tunggulah nanti sikit hari lagi bila SPRM siasat 600 bilion ni dah pun disahkan, siasatan difokus pada 92.5 bilion. Jangan nanti lepas ni turun naik mahkamah, akaun dah kena beku, kau dah tak ada duit, tak bayar TikTokers. Ketika tu kita tanya balik, siapa yang takut dengan TikTokers? TikTokers ni menyokong kau kerana duit. Kalau TikTokers yang dia punya jumlah sampai 1 juta follower ni, 4 kali posting dapat 100,000. Siapa tak nak ambil? Semua ambil. Betul tak? 4 kali posting 100,000. Cuma bayangkan kalau dia dah mula turun naik mahkamah, akaun dah dibukukan. Contohnya lah, kita ambil pengalaman UMNO kena, akaun dah dibukukan, kau tak mampu lagi bayar dia orang ni. Tiba-tiba pula ada puak lain, dia boleh bayar 5,000 lah contohnya. Daripada tak ada langsung, baik dia orang ambil 5,000. Lepas tu dia orang kerjakan kau. Macam mana? Boleh kita cakap, takkan dengan TikTokers pun nak takut. Betul tak? Okey? Okay, banjir di Terengganu mengakibatkan korban yang pertama 2 hari lepas, kanak-kanak perempuan 2 tahun. Itulah, kita turut simpati lah kepada adik yang meninggal dunia tu. Sekarang dah lebih daripada seorang kan? Dah 3 dah. Kita harap lebih banyak kemalangan nyawa ni dapat dielakkan lah.
So, Ya. hari ni kan Kita berharaplah kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan yang potensi terlibat banjir ni jangan biarkan anak-anak ni main air. Sangat bahaya. Kita tak tahu macam-macam boleh jatuh sebab dalam keadaan semua jalan dan longkang diliputi air tu, mungkin kita nampak cetek, tapi bila lubang ni kita tak perasan. Takut terjerumus masuk dalam lubang tu, walaupun mungkin paras buku lali ke paras lutut ke, tapi bila lubang tu lebih dalam daripada yang sepatutnya, dah masuk dalam lubang tu nanti tak ada jalan keluar pula, dah satu masalah ni. Jadi pastikanlah berada di rumah. Kalau perlu berada di pusat PPS, beradalah di pusat PPS. Jangan tunggu sampai dah tenat baru nak fikir nak pecahkan ceiling. Kalau ada tempat tu boleh pecah tak apa juga, tapi ada setengah-setengah kawasan ni nak pecahkan ceiling pun dah tak boleh. Kalau rumah jenis rumah simple-simple, okey. Okey. Itu. Ya. Kalau kita lihat pada bulan September yang lepas, Kerajaan Negeri Terengganu telah peruntukkan 2.5 juta ringgit bagi persediaan hadapi banjir. Tapi kita lihat beberapa hari yang lepas, lihat kelemahan kerajaan negeri dalam usaha menyelamatkan penduduk-penduduk dan mangsa-mangsa banjir ni. Dia biasanya dalam bulan 1 tu kerajaan negeri akan dapat bukan 1.3 bilion macam tu, duit royalti minyak. So masuk akal lah untuk mengatasi masalah banjir kita cuma peruntukkan 2.5 juta. Masuk akal lah, commensurate lah. Jadi inilah value rakyat negeri Terengganu di mata kerajaan negeri Terengganu, pimpinan Samsuri. Dan hari ini lebih parah, dia mengharap rakyat pula berderma untuk membantu rakyat di dunia sendiri. Sedangkan dia ada kemampuan luar biasa. Kita pun heran macam mana SPRM sampai sekarang ni tak siasat si Samsuri. Orang yang ada duit berjuta dalam akaun ni biasanya orang yang betul-betul kaya lah. Tapi kalau dia berani letak simpan duit dalam akaun macam tu punya banyak, kita bayangkan. Okey. Hari ini Sultan Perak, Sultan Nazrin kita untuk ini saya cakap ni berdasarkan khabar angin, khabar angin. Kenakan tindakan tegas. Belum tentu apa yang saya cakap tu betul, tetapi lebih baiklah kalau SPRM siasat. Sebab ada orang cakap, kenakan tindakan tegas pada pihak yang eksploitasi isu agama dan kaum. Saya rasa itu dah sepatutnya daripada dulu lagi. Sesiapa juga yang mengeksploitasi agama, yang mengeksploitasi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkauman ni, sewajarnya diambil tindakan tegas. Kita tak boleh biarkan penunggang-penunggang agama ni terus menerus menjadikan Islam tu seolah-olah macam agama dia saja. Siapa yang menyertai parti mereka, ianya dianggap sebagai menyertai Islam. Ini satu fahaman yang tak betul, satu perkara yang menyesatkan. Siapa yang meninggalkan parti mereka seolah-olah macam meninggalkan Islam. Dan mereka tak henti-henti memainkan api perkauman. Cukuplah. Jadi memang saya setujulah dengan pandangan Kebawah-Duli Tuanku Sultan Perak. Sewajarnya kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan yang nampak sangat terlalu resis dan terlalu menunggang agama ni, sewajarnya dihentikan serta-merta. Dan kalau misalnya mereka masih meneruskannya, sewajarnya pihak polis mengambil tindakan, sama ada di bawah Akta Hasutan 1948 atau kita boleh gunakan Akta MCMC ataupun akta apa saja mengikut peruntukan undang-undang sedia. Banyak benda kita boleh guna. Okey.
Untuk hari ni kan, lepas pagi sembang-sembang kedai kopi kan, ramai yang melahirkan rasa upset. Upset tentang apa, berita usul undi berkait tu dengan mudah aja. Sebelum ni digembar-gemburkan kata kerajaan akan runtuh lah apa kan. Ramai yang jadi berasa upset dan tertipu. Apa tu? Sebenarnya memang runtuh kan? Jiwa Muhyiddin runtuh. Sebab semua cerita-cerita bohong dia semalam telah disahkan sebagai tidak benar. Cerita dia yang mengatakan bahawa apa nama, mereka mempunyai 115 ahli parlimen bersama mereka. Rupa-rupanya undi 3 kali pun masih lagi 74. Satu pun tak naik. Maknanya orang macam Syabuddin Tun Hussein pun tak bersama dengan mereka. Orang macam Sarah Banan pun tak bersama dengan mereka. Jadi kita tumpang simpati dengan keruntuhan moral Muhyiddin Yassin. Kita harap beliau dapat bersabar, tabah dalam menghadapi saat-saat getir ni. Tengok muka dia memang jangan koyak sangat Tan Sri, relax, duit masih ada banyak, kalau boleh berehatlah. Ketua Pembangkang pun dah bagi pada Hamzah Zainuddin, jadi dah tiba masanya kursi presiden bersatu tu pun bagilah dekat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bagi kat orang yang lebih bertenaga untuk mengilhamkan fitnah-fitnah terbaru. Okey? Okey, kalau kita lihat keputusan PR yang lepas, Perikatan Nasional menang besar di Terengganu. Jadi sekarang ni kita lihat hari ni TPM Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang turun tunai janji dia redah banjir kalau banjir. Jadi mana ahli-ahli parlimen yang menang ni? Yang kita pasti di saat Besut hilang, semua tempat habis diliputi air. Yang saya tahu ahli parlimen Besut sibuk berada di parlimen dalam menentukan 74 orang tu konsisten bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa kalau misalnya Besut tu balik ke kawasan, kemungkinan besar lah daripada 74 jadi 73 je. Tetap tak boleh jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia boleh set priority mana lebih penting. Sama ada nak hadir, dan dah hadir pula tu, bila time undi tak percaya, undi percaya kepada Perdana Menteri, mereka tak mengundi pun. Betul tak? Jadi kenapa dia tak boleh gunakan masa tu untuk kembali pulang kembali ke Besut dan selesaikan masalah rakyat di Besut. Okey? Datuk, hari ni Menteri Ekonomi bagi Rafizi Ramli bagi tahu kerajaan perpaduan akan tubuh jawatan kuasa tapis yang gabung manifesto parti-parti yang dalam kerajaan. Apa pandangan Datuk? Macam mana? Ya. Saya dapati ini disebabkan dalam pilihan raya yang lepas, manifesto yang dikemukakan oleh Barisan Nasional ditolak, manifesto yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan juga ditolak, manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional juga ditolak. Kerana tidak ada satu parti pun yang bak kata orang tu berjaya menarik sokongan sehingga mereka boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan ini bermakna tidak ada satu pun manifesto yang boleh digunakan pakai, yang wajib dilaksanakan. Jadi atas apa yang berlaku ini, sewajarnya lah kerajaan memikirkan apakah benda terbaik di kalangan manifesto-manifesto yang telah diutarakan ini, yang boleh digemblengkan, dipilih manifesto-manifesto yang terbaik di kalangan terbaik ini untuk dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Sebab kerajaan perpaduan tidak ada sebarang manifesto. Jadi
It's about time lah tindakan yang dibuat oleh YB Rafizi ni untuk kumpulkan semua manifesto daripada setiap parti komponen Kerajaan Perpaduan dan pilih cek implikasi kewangan semua, kita mampu tak mampu, dan mungkin ianya boleh diguna pakai dalam pembentangan belanjawan yang kita tengok rang undang-undang pembekalan yang diluluskan di peringkat parlimen hari ni, itu lebih kepada untuk bayar gaji kaki tangan awam 3 bulan. Tetapi untuk belanjawan 2023 kita belum ada. Jadi sewajarnya lah apa yang telah pun dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap parti komponen itu diambil kira dalam menentukan belanjawan 2023. Okey. Ada lagi? Okey. Ini pasal PAS tu Okey. Ramai orang tanya tu pasal PAS, dia punya perlembagaan PAS untuk syarat menjadi ahli PAS tu. Ya. Dia kata akhir balik menurut hukum syarat boleh jadi ahli PAS. Bermakna berumur 13 tahun tu dah boleh terlibat jadi ahli politik. Jadi ini bahaya pada anak-anak muda tu. Ya, dia tak bahaya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat akhir balil ni itu apa yang terkandung dalam Islam. Tetapi bila dia nak buat undang-undang had umur untuk menjadi ahli tu, dia boleh buat benda tu dalam perlembagaan dia. So perlembagaan dia tulis 13 tahun. Pasal 11/3. 13 tahun. 13 tahun. Minimum 13 tahun. Yalah 13 tahun dah boleh jadi ahli lah. Akhir balik. Kita tak perlu risau lah pasal benda tu. Kalau kita rasa benda tu sebagai ancaman, maka kita lah kena turunkan keahlian kita kepada 13 tahun. Kalau kita anggap itu sebagai ancaman, itu hak mereka, parti mereka. Mereka nak 13 tahun ke 12 tahun ke sunat je terus boleh. Itu hak parti dia. Kita jangan kacau. Mengundi tetap 18. Itu pun ada orang bertikaikan. Kenapa nak bagi undi 18 ni? Dah dapat bukti bahawa undi 18 ni banyak tak fikir panjang, tak faham pun pasal politik. Yang dia faham, mak bapak bagi RM10, Perikatan Nasional bagi RM350. Yang mana dia nak ikut? Dia ikut mak bapak ke dia ikut Perikatan Nasional? Takkan keputusan pilihan raya tu pun buat kita tak faham lagi, kan? Dia orang lebih pun dah faham. Bagaimana tu akta perlindungan kanak-kanak tu Kalau kau nak kira akta perlindungan kanak-kanak, kau pergi tengok silibus dekat pasti seluruh Malaysia. Daripada kecil dia dah apa? Dia dah hasut anak-anak kita membenci pemimpin Barisan Nasional. Itu sebab kita dah cakap dah benda ni. Sepatutnya Kementerian Pelajaran sekarang ni kena kaji balik kurikulum di pasti-pasti ni juga. Di semua sekolah-sekolah swasta ni yang dilaksanakan oleh PAS sama ada mereka ni menyalahgunakan institusi taska ni untuk brainwash anak-anak kita membenci pemimpin-pemimpin negara ke, ataupun tidak. Ini patut diteliti. Kena hantar orang yang menyiasat. Tok, apa komen Tok tentang ni? Kenyataan Ketua Penerangan Pemuda PAS, Nazir Helmi, dia kata pelaksanaan unsur undi percaya semalam adalah bersifat remeh, populis dan membelakang keutamaan rakyat. Ini dia Ketua Penerangan Pemuda PAS. Saya setuju dengan pandangan dia. Maka sewajarnya lah Ketua Penerangan Pemuda PAS meminta supaya pengurusi Perikatan Nasional meletakkan jawatan. Dah 2 kali dah aku suruh ni kan? Sebab idea yang meminta supaya Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat undi percaya ni supaya mengesahkan keabsahan dia ialah idea pengurusi Perikatan Nasional.
Jadi kalau kau dah tahu pengurusi kau ni reti untuk bagi idea-idea yang remeh, kau suruhlah dia letak jawatan. Kan? Buat apa kau simpan biar awak hidup ni? Betul tak? Okey, ada lagi? Unit amal PAS tu. Unit amal PAS. Dia kecewa tu sebab dia tak dibenarkan untuk membantu mangsa tanah runtuh itu tu. So dia kata ini atas arahan pihak kerajaan tertentulah, tak bagi dia melonjol kat situ. Dia kena faham satu je. Kawasan Kemalangan ni biasanya dia orang nak ikat dengan tali keliling tu. Nak masuk kawasan Kemalangan, kawasan bencana, kawasan bunuh, semua bukan boleh suka-suka masuk sebab benda semua dalam siasatan. Jadi biarlah agensi kerajaan buat kerja dia. Kalau nak bagi bantuan, kita pun, saya ambil contoh lah, saya nak bagi bantuan bakul makanan kepada pusat pemindahan sementara di Seri Gading contohnya. Tak lepas. Itu kerjaan Johor, kerjaan kita tu. Tak boleh. Kena salurkan melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat. Kalau kau pun dah rasa macam kau tu JPM, JPAM. Itu masalah dia. Kalau ada banyak sangat, unit amal pun dah rasa dia ni macam JPAM. Unit amal pula rasa macam dia ni macam kumpulan smart. Lepas tu datang pula Pemuda UMNO, datang dengan skuad Sabil. Tak keharu lagi. Semua orang rasa dia bos, semua orang rasa dia nak ambil tindakan dia sendiri. Abang Viva pun tahu. Jadi kita tutuplah semua agensi kerajaan ni. Kita tukar JPAM hari ni ditutup dengan rasminya unit amal PAS menggantikan JPAM. Boleh macam tu. Okey. Tok ni mengenai ni ketua pejuang wilayah Persekutuan. Kalau dia bahasan ni dia Puja bang. Dia letak jawatan. Dia keluar pada pejuang hari ni. Apa ini? Dan menyalahkan Mukris. Dia keluar daripada pejuang mungkin kerana tawaran yang diberikan oleh Anwar Musa. Lebih hebat. Walaupun kita lihat Umi, Nazira, Jamal, Norma pun mengatakan bahawa dia pun tak tahu menahu. Dia pun heran bila masa pula dia jadi Dewan Tertinggi. Itu pun kita tak cek lagi dengan ni Abdul, dengan dengan Khairuddin At-Takiri. Nama dia dipetik oleh Anwar Musa ni, dia maklum ke tidak? Jadi tak apalah, kita harap Khairuddin dengan pasangan baru dia Anwar Musa ni, macam-macam benda indah yang dapat mereka buat secara bersama. Okey. Ada yang tanya dekat ni, mana juru gambar rasmi MB Terengganu? Tak ada ke dia nak post gambar MB Terengganu sekarang tengah berkhidmat di kawasan banjir? Dia pergi berdua je. MB Terengganu sekarang ni dia di Auckland berdua-duaan. Jangan diganggu pasangan sejoli ni.